Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaqna sirril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang dimuliakan para jemaah sekalian, dan juga kepada ibu bapa yang sama-sama mengikuti live, insya-Allah, dan juga kepada para guru-guru, para alim ulama, para habaib, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan pecinta-pecinta ilmu. Moga-moga Allah taala memberi kebaikan. Waalaikumsalam diucap bagi siapa yang memberi salam kepada ustaz, dan didoakan semua agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung balik pembacaan kitab kita. Kita sambung dalam kitab hikam kita ini, yang mana kitab hikam ini yang mengandungi di dalamnya kata-kata hikmah yang begitu manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung pembacaan kita. Kita masih lagi pada muka surat yang ke-7. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Selamat datang daripada jauh-jauh. Ustaz berada di Terengganu dan ada yang ada di Selangor, di mana saja berada, insya-Allah. Baik, kita sambung dalam pembacaan kitab kita ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab kita, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Iza fataha laka wijhatun minat ta'arufi fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluka." Maksudnya, apabila dibukakan bagimu mata hatimu daripada jalan mengenal pada segala asma'nya dan sifatnya, dan pada yang menegahkan kehendakmu, dan dikenalkannya pada kudratnya dan qaharnya, keperkasaannya akan dikau, maka tiada mengapa sertanya itu, dan jika sedikit amalmu sekalipun. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepadanya, sebagaimana yang kita tahu, wajib kita ini tidak boleh bersifat ragu-ragu pada Allah, dan kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu hendaklah kita ini menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Apabila benar kamu dalam penyerahan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kamu benar-benar menyerahkan diri kamu kepada Allah, maka disitulah bermakna pintu hati kamu terbuka. Pintu hati kamu terbuka. Dan apabila dibukakan bagimu mata hati kamu, setelah memahami tentang rezeki yang sebagaimana kita bicara dahulu, bahawa segala rezeki ditetapkan oleh Allah, kemudian kita pula meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita tenang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ini antara tanda Allah Ta'ala membuka hati seseorang. Dan apabila dibukakan mata hati kamu pada jalan mengenal Allah, yakni jalan makrifat, mengenal Allah,
pada segala asma'nya dan pada segala sifatnya, sehingga seseorang itu mengetahui, memahami akan nama-nama Allah yang mulia dan mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mempunyai nama seperti Ar-Razzaq. Jadi ini contoh banyak asma Allah, tapi contohnya Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Ar-Razzaq ini adalah yang memberi rezeki. Jadi setelah kita memahami apakah yang dimaksudkan Ar-Razzaq, setelah kita memahami tentang sifat kudrat Allah Ta'ala saja yang berkuasa, iradah kehendak Allah Ta'ala saja yang terlaksana, setelah seseorang itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dapat memahami akan af'al Allah, dapat memahami akan perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ ketika itu Allah Taala telah memberi kepadanya makrifat, dan dengan arti kata Allah Taala telah memberi keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Ajibah berkata, apabila sesuatu kekerasan itu pada zahirnya seseolah kekerasan Tuhan dan pada batinnya merupakan kebaikan yang kesudahan dengan sifat-sifat kesempurnaan, baik antara jalan Allah Ta'ala itu membuka mata hati seseorang, antaranya kadang-kadang Allah melalui jalan menguji akan seorang hamba. Bila mana Allah Ta'ala menguji seorang hamba, contohnya menguji tentang rezeki contohnya, lalulah dia ini di dalam hatinya tidak buruk sangka dengan Allah, maka berlaku dia menyerah Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala, di situ Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepadanya. Dengan ujian yang Allah tujukan kepadanya, Allah berikan kepadanya ujian, lalu dia tidak buruk sangka, dia tetap menyerah diri kepada Allah, maka di situ tanda-tanda dia akan mendapat pembukaan daripada Allah. Jadi kepada jamaah sekalian, kita kena faham, segala apa yang berlaku ini jangan kita lupakan Allah, semua ada kaitan. Kita dapat makan, dapat kenyang, Allah. Kita dapat rezeki, Allah. Kita diberi sakit, Allah. Kita makan obat, sembuh, Allah. Jangan kehidupan kamu tidak ada memikirkan tentang Allah, seolah-olah sesuatu itu tidak ada kaitan dengan Allah. Ini rasa akidah. Maka setelah apa yang berlaku itu, dengan perjalanan kehidupan kita dengan pelbagai ujian seperti ujian rezeki, dan maknanya kita disuruh agar tetap dengan Allah Ta'ala, lalu di situ akan berlaku pembukaan mata hati. Apabila saja Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala membuka seseorang akan mata hatinya, yakni dengan maksud Allah Ta'ala memudahkan, Allah Ta'ala memudahkan dia sehingga mampu dia melakukan kebaikan, sehingga hatinya ini dapat memandang akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kena memahami bahawa seseorang itu sama ada dia boleh beramal ataupun tidak boleh beramal, dia kena kembali pada Allah. Apa maksud kembali pada Allah? Bila dia boleh beramal, dia boleh melakukan ibadah, maka dia melihat itu pertolongan Allah. Bila dia tidak boleh melakukan ibadat, dia kena melihat bagaimana hubungan dia dengan Allah. Boleh jadi dia salah adab dengan Allah, boleh jadi dia bermaksiat hari itu, maka dia kena fikir kembali, kenapa Allah jadi berat aku beribadat? Boleh jadi kerana dosa-dosa kita. Namun ada juga bukan dosa, tetapi itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Pernah satu ketika Nabi SAW balik daripada medan perang. Bila Nabi balik daripada medan perang, sudah pasti dalam keadaan keletihan, maka para sahabat pun dalam keadaan letih, lalu para sahabat tertidur. Maka Rasulullah pun tidur, para sahabat pun tidur. Kalau tidak silap, Rasulullah ada menyuruh satu orang sahabat yang berjaga agar menggerakkan orang lain yang tidur. Maka sahabat yang diperintahkan jaga itu juga tertidur. Maka berlakulah kepada Nabi SAW dan para sahabat, dia bangun tidur agak kelewatan sehingga matahari hampir terbit, iaitu ketika itu hampir habis waktu subuh. Lalulah terkejut tengok terbit matahari.
maka terbit matahari ternyata tidak ada satu orang pun, maknanya termasuk Rasulullah, Allah Ta'ala tidur kat dia. Lalu terkejutlah. Bila terkejut, tengok matahari sudah naik, maka sahabat jadi takut. Takut Rasulullah marah, takut mendapat kemurkaan Allah. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah menidurkan kita ataupun merehatkan kita, mentidurkan kita. Maka lalulah Rasulullah mengajak sahabat serta-merta mengerjakan solat. Dan dalam satu hadis ada menyatakan apabila seseorang itu tidur tidak dikejutkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah, dan apabila dia tidur tak terkejut, lalu dia sedar ketika itu, maka di situlah ada waktunya. Maka ketika mana dia bangun, tiba-tiba lewat pun dia kena bangun sembahyang terus, walaupun pukul 7.30, walaupun pukul 8, apabila keluar daripada waktu itu dikira sembahyang qada. Dalam perang Ahzab begitu juga. Sehingga dikatakan sahabat meninggalkan sembahyang, ada mengatakan 1 waktu, ada menyatakan 2 waktu, ada menyatakan 3 waktu. Katanya ketiga-tiga itu benar kerana berlaku 3 hari ataupun beberapa hari. Sehingga kan dia ketika mana sahaja, bila berlaku saja peperangan yang sangat sengit itu, satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nampak Rasulullah. Lalulah Sayyidina Umar pun marah-marah pada orang musyrikin Mekah ini, selalu berkata mereka ini telah menyebabkan kami ketinggalan sembahyang. Lalu Rasulullah pun kata, saya pun gitu juga maknanya. Dan apabila habis peperangan, lalulah Nabi mengqadakan semua waktu yang ditinggalkan. Maka adakah mereka itu di dalam kemurkaan Allah? Tidak. Kerana apabila seseorang itu sudah memahami akan af'al Allah, sudah memahami akan sifat Allah, dalam waktu yang sama menjauhkan diri daripada maksiat, dalam waktu yang sama dia ini maknanya sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala tetap memberi kebaikan kepada dia. Sebab itu para jemaah, kalaulah kita walaupun kita banyak maksiat sekalipun, kita jangan cari jalan nak meninggalkan ibadat. Walaupun kita banyak maksiat, cari jalan untuk mendekatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya apabila seorang itu diberi oleh Allah Taala tadi kasih sayangnya, Allah Ta'ala memberi pintu makrifat sehingga dia mengenal akan sifat Allah, akan mengenal akan af'al Allah, akan asma Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sudah tidak lagi memandang amal ibadatnya, walaupun amal ibadatnya itu sedikit. Lalu dikatakan lagi, setelah dikenalkan itu, dan pada yang menegahkan kehendak kamu, dan Allah Ta'ala beri kepada kamu. Apa dia? Maknanya kadang-kadang seseorang itu bila Allah Ta'ala beri dia mengenal akan Allah, sehingga Allah Ta'ala beri dia dapat meninggalkan maksiat dan dikenalkan, dapat menegah dirinya daripada maksiat dan dikenalkan padanya kudratnya, sehingga Allah Ta'ala kenalkan dia akan kudrat Allah, sehingga dia dapat mengenal akan sifat Allah Ta'ala. Macam mana kenal sifat Allah? Baik, saya contohkan begini. Kalaulah kamu melihat pergi satu kamu berjalan dengan keluarga lah contohnya, maknanya dengan keluarga kita berjalan, lalu kita tengok kawasan yang indah, kita tengok pemandangan yang indah, sama ada dia bukit lah, kita tengok comel pemandangan bukit ataupun pantai yang indah, maka kita pun kata, comel sungguh pantai ini, indah sungguh pantai ini. Tetapi hati kita kosong, kita hanya kata indah sungguh apa ni maknanya. Apa tajuk malam ini ya? Dia berkaitan dengan jalan makrifat kepada Allah, jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuknya jalan menuju ke makrifat kepada Allah. Gitulah. Tak ada tajuk ni maknanya, tapi matan di kata-kata hikmah ni begitu. Apabila kamu diberi pengenalan kepada Allah, Allah sudah tidak memandang sedikit amalan kamu. Maknanya apabila kamu mendapat kasih sayang Allah, Allah tidak melihat
melihat lagi sedikit amal kamu, dan Allah sudah tidak memandang lagi maksiat kamu. Kerana apa? Kerana Allah ingin mengenalkan dirinya, zatnya kepada kamu. Apabila Allah ingin mengenalkan zatnya sehingga kamu benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam keadaan macam itu Allah Taala akan buka kepada kamu pintu-pintu kemudahan untuk melakukan amal. Baik, kita tengok bagaimana nak mengenal Allah Taala. Jalan nak mengenal Allah Taala antaranya zikrullah. Kerana disebut di dalam firman Allah, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dikatakan bahawa seseorang yang berzikir kepada Allah, yang menyebut nama Allah, orang yang menyebut nama Allah. Saya ada dengar orang kata tak boleh zikir sebut nama Allah. Betul ke ada yang kata gitu? Kalau begitu, itu satu kefahaman yang silap sebenarnya. Allazina yazkuruna Allah, orang yang banyak menyebut nama Allah, sebut nama Allah banyak-banyak, sama ada ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, maka dia ini yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia memikirkan, bertafakur tentang apa yang ada di langit dan bumi. Apa kaitan zikir dengan tafakur ini? Apa kaitan zikir dengan makna penciptaan Allah Ta'ala? Sehingga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia memikir akan penciptaan Allah Ta'ala di langit di bumi. Apa kaitannya? Baik, seseorang yang nak mengenal Allah Ta'ala ini, jalan dia mesti banyak sebut nama Allah. Jalan dia mesti banyak menyebut nama Allah. Apabila disebut nama Allah, baik, saya contohkan. Kita ini bukan ahli zikir, kita tidak berzikir. Lalu kita pun bawa lah ahli keluarga kita pergi tepi pantai. Lalu kita kata, oh comel sungguh pantai ini. Kita pun selfie, ambil gambar, masuk dalam Facebook. Inilah kerja hari ni, kerja orang hari ni. Indah gini, begitulah. Baik, satu masalah selesai. Hati kita kosong, hanya melihat keindahan pantai itu saja. Cuba antum berzikir. Bila sudah berzikir, nanti setelah lama berzikir, ataupun pergilah dekat pantai, ataupun tengok, indah sungguh pantai itu, maka dalam hati datang, itu ciptaan Allah. Macam mana hati boleh datang ingat bila kita melihat pantai yang indah itu? Kita jadi ingat itu ciptaan Allah kerana kita sudah berzikir. Yang tadi yang mula-mula tak berzikir. Kalau sudah tidak berzikir, tengok pantai hanya memuji pantai saja yang indah. Tetapi setelah berzikir, melihat pantai, maka menyadari bahawa pantai itu dicipta oleh Allah yang Maha Pencipta. Lalu antum berzikir lagi, berzikir, lalu melihat pantai. Bila melihat pantai, antum tidak akan kata pantai, antum akan kata Allah. Yang Allah yang maha bijaksana mencipta pantai. Kan tak sama kan? Maknanya bila sudah berzikir lalu mengingat Allah, lalu Allah yang dahulu barulah dalam hatinya barulah datang dicipta daripada pantai. Sebab itu nak beritahu, jalan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, jalan antaranya zikrullah, antaranya. Baik, setelah Allah Taala membuka kepada hati kamu tadi, sehingga kamu ini kenal akan Allah Taala, akan dikau, maka tiada mengapa sertanya itu. Dan jika sedikit amal sekalipun, maka ketika Allah mengenalkan kamu, hati kamu sudah mula ingat Allah Ta'ala, maka tiada mengapalah ketika itu. Maknanya tiada mengapa sertanya itu, maka ketika itu Allah melihat dia ini tiada mengapa. Maknanya Allah tidak muka, tidak marah kepada dia, walaupun jika sedikit amalmu sekalipun, walau kamu ini kurang amal. Sebab itu saya nak bagi tahu, amalan ada dua. Satu amalan zahir, satu amalan batin. Satu amalan badaniyah, satu amalan
qalbiyah. Badaniyah dengan qalbiyah. Badaniyah ni tubuh badan kita. Maka kita ini maknanya kita ini bangun, baca Quran, berzikir, tolong orang. Makna itu amalan yang baik. Tapi ada lagi amalan yang besar. Apa dia amalan yang besar? Besar daripada orang yang sembahyang banyak. Lebih besar daripada orang yang baca Quran banyak. Apa dia amalannya? Amalan dia adalah tafakkur. Amalan dia adalah tafakkur, yakni banyak memikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini adalah amalan qalbiyah, amalan yang berbentuk hati. Amalan hati. Jadi bila Allah Ta'ala kasih kepada kamu, Allah Ta'ala jadikan hati kamu hidup. Berzikir pun jadi seronok saja berzikir, hati pun jadi sedap berzikir, dan ketika itu antum akan rasa hati sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Masalah kita hari ini, kita tidak merasa bahawa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan mengenal Allah setelah antum banyak berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka jalan kepada kamu, buka jalan untuk buka jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa maka jika sedikit amalmu sekalipun, walaupun amal kamu sedikit, kerana wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar. Setelah Allah membuka hati kamu, setelah Allah membuka hati, setelah banyak berzikir, dan setelah hati sudah tidak ada bersangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada bersangka kepada Allah Taala, setelah yakin dengan segala rezeki Allah Taala, setelah maknanya kita ini reda dengan keputusan Allah, hati kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam keadaan macam itu sehingga Allah Taala itu melihat bagaimana penyerahan kita kepada Allah, maka dalam keadaan macam itu Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka hati kita. Macam mana membuka hati kita? Membuka hati kita menjadi kita ini sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita ini maknanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita ini mengingati Allah Taala, Allah Taala kata tak apa, walaupun amal kamu sedikit. Sebab itu para jemaah sekalian, kita sekarang ni nak cari kasih sayang Allah. Bila Allah mengasihi kita, Allah sudah tidak pandang lagi amal ibadat kita yang sedikit itu. Maka kerana wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar daripadamu, kerana sesungguhnya amal kamu itu bukan daripada kamu sebenarnya. Apa-apa yang kita boleh amal itu kita lihat, kita ketika itu sudah kita melihat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita. Maka dalam keadaan macam itu, bila kita melihat kita boleh semayang itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah merasa amal kita pun tak banyak, sedikit saja yang kita beri kepada Allah, Allah Taala kata tidak mengapa, kerana sesungguhnya aku kasih kepada kamu, kamu sentiasa mengingati aku kasih kepada kamu. Bila Allah kasih kepada seseorang tadi, tiba-tiba Allah Taala campurkan dalam hatinya dapat memahami akan segala af'al Allah, dan juga akan dapat memahami akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa dan tiada sebab, dan hendaklah engkau syukur akan dia. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada kamu, maknanya dipermudahkan. Kalau rezeki tidak perlu mencari sebab, ataupun kalau ada amal, maknanya Allah Ta'ala permudahkan kamu dalam melakukan amal. Para jemaah sekalian, kita pernah melihat tak orang-orang yang rajin kuat beribadat. Salah seorang guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah, beliau ini tidak tinggal istiqamah beliau sembahyang sunat duha 8 rakaat.
dan di tangannya selalu ada tasbih. Selalu ada tasbih, dan beliau selalu orang yang sangat menjaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu di awal waktu, dan sepanjang saya belajar dengan beliau, saya tengok beliau tidak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib. Ringannya tubuh beliau. Adakah beliau tu orang muda? Tidak. Kenapa? Maknanya dia amal mereka begitu kuat. Saya pernah tanya kepada tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah. Saya tanya dia, macam mana Ustaz boleh kuat banyak beribadat? Kata tuan guru tadi, dia kata yang kamu tengok banyak tu sebenarnya sikit. Dia kata, mu tengok dia, kalau bahasanya, mu tengok aku buat banyak ni, banyak lagi masa aku terbuang tak buat amal ibadat. Maknanya ini kata-kata. Tetapi akhirnya bila saya tanya-tanya, dia kata begini, dia kata kita ni seseorang itu maknanya peringkat awal kita beribadat memang dalam keadaan berat. Dia kata malas tu malas, tapi orang Terengganu kata tebeng. Orang kata dia tebeng ni maknanya apa ni, orang Terengganu kata tebeng juga, maknanya lawan juga. Buat juga, cuba buat sampai satu ketika, kata tuan guru saya, sampai satu ketika, contohnya dia kata, okey, kalaulah seorang itu ditetapkan oleh Allah sembahyang sunat, dia akan dapat pembukaan setelah 1000 rakaat. Maka dia pun cuba buat, tiba-tiba bila cukup 1000 rakaat, Allah Ta'ala pemudahkan dia. Bila Allah Ta'ala pemudahkan dia, Allah Ta'ala maknanya melihat dia, Allah Ta'ala campakkan kasih sayangnya kepada hambanya, maka ketika itu dipermudahkan dia amal ibadat. Ketika dia dipermudahkan amal ibadat, dia pun buat amal ibadat. Namun ketika dia buat amal ibadat tu, dia tetap rasa sikit amal ibadat, walaupun ketika itu ibadatnya dia buat banyak. Paksa diri, mana tebeng ni paksa diri. Jadi ketika dia buat macam itu, katanya ketika macam kita ni orang yang jenis lemah iman, bila kita buat banyak sikit rasa banyak, padahal tak banyak pun. Okey, baik, biasa kita sembahyang sunat duha 2 rakaat kan, contohnya kan, rajin-rajin buat 4, tapi hari tu kita buat 8. Bila kita buat 8, satu penyakit yang ada pada kita adalah kita merasa sudah banyak. Banyak sungguh aku hari ni 8 rakaat. Itu satu penyakit. Amal itu sudah kita merasa banyak. Bila Allah campak kasih sayang kepada seseorang itu, bila Allah Ta'ala campak dia kasih sayang itu, Allah pemudahkan dia amal. Bila dia pemudahkan dia amal, dia buat banyak amal pun dia rasa sedikit. Amalnya. Lalu Allah mengatakan tak apa, sedikit pun. Maknanya sedikit. Kerana ketika itu aku sudah campakkan kasih sayangku kepadamu, maka tidak mengapalah walaupun amal kamu sedikit. Fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka. Aku tidak pedulilah apa yang ada bersama dengan kamu, walaupun amal ibadat kamu sedikit. Sebab itu dikatakan bahawa yang penting, dia kata bahawa kita kena cari kasih sayang Allah dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau syukur akan dia atas kurniaannya. Dan andai kata Allah mencampakkan kasih sayang kepada kamu sehingga timbul dalam hati kamu ingin melakukan amal ibadat, dan sehingga kamu dapat melihat af'al Allah. Apa maksudnya? Dapat hidup hati kamu, hati kamu mula cuba mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kamu telah dapat kurniaan yang amat besar. Apa kurniaan besar? Kurniaan besar bukan kurnia dapat harta banyak, tidak, tapi kurniaan besar adalah bila mana Allah hidupkan hati kita mengingatkannya. Maknanya kalau Allah hidupkan hati kita ingat kepada dia, itulah nikmat yang besar yang tidak dapat digambarkan. Kalaulah bukit menjadi emas dibandingkan dengan hati yang hidup mengingati Allah, hati yang hidup mengingati Allah lebih bernilai daripada bukit yang menjadi emas. Baik, lalu dikatakan bahawa
Maka hendaklah engkau syukur akan dia atas yang dikurniakannya akan dikau kerana makrifat Allah, kerana kamu dikira sudah dapat mengenal Allah. Allah Ta'ala mengenalkan akannya. Makrifat Allah Ta'ala ini Allah yang beri. Allah yang beri. Kita, tugas kita beramal. Tugas kita beramal dan Allah akan mencampakkan makrifat itu ke dalam hati seseorang. Oleh kerana itu, maka banyakkanlah kamu beramal. Banyakkanlah kita beramal, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa iaitu makrifat itu, iaitu kesudahan yang dituntut. Itulah yang dicari, iaitu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan makrifat, kita nak jalan kepada Allah ni ada, saya bagi 3 jalan. Nak ikut jalan mana? Nak ikut jalan lebuh raya ke, ataupun nak ikut jalan raya biasa ke, ataupun nak ikut jalan laut. Maknanya ada 3 jalan. Saya bagi 3 jalan. 3 jalan ini saya ambil di dalam kitab Minhajul Abidin. Apa dia jalan? Jalan yang pertama antum jalan belajar ilmu. Belajar ilmu, kemudian beramal dengan ilmu, kemudian taubat. 3 ilmu, amal, taubat. Jalan pertama. Agak-agak boleh tak jalan yang pertama ini? Belajar ilmu, amal, kemudian taubat. Ilmu, amal, taubat. Ilmu, amal, taubat. Taubat pula ini, taubat ini maknanya sentiasa dilakukan. Kalau boleh setiap hari, alhamdulillah. Maknanya kalau boleh. Tadi pagi tadi satu orang makcik datang jumpa. Dia kata, Ustaz, saya datang ni nak minta Ustaz bagi nasihat saja. Apa Ustaz nak nasihat saya? Saya pun termenung, Masya Allah, terti nak nasihat. Minta nasihat payah, tapi kalau minta Pizza Hut mungkin boleh. Okey, jalan. Saya pun bagi tahu. Beginilah makcik. Yang saya bagi makcik, yang pertama, makcik banyak zikir, taubat. Saya tak beri jalan ilmu dah. Taubat dia kata. Dia kata taubat macam mana? Antaranya makcik buat sembahyang sunat taubat. Makcik buat sama dah sembahyang sunat taubat. Ya, makcik betul, makcik buat semua sembahyang sunat taubat. Tapi ingat makcik, jaga-jaga. Bila kita melakukan amalan taubat ni kita kena ada 3. Apa dia tanya? Yang pertama, kita ada merasa hina diri pada Allah. Macam mana rasa hina diri? Jangan kita buat sembahyang sunat taubat rasa diri kita baik, rasa diri kita hina sama dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, ni dalam bab taubat. Yang pertama dalam kita bertaubat, merasa kita hina diri dengan Allah. Yang kedua, kita kena ada iktiraf akan dosa kita, yakni sentiasa kita mengakui akan kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Mengaku kita ini banyak dosa dan mengiktiraf akan dosa-dosa kita, mengaku akan dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga maknanya berusaha meninggalkan maksiat tadi dengan hati kita. Jangan bertaubat tapi hati ingin melakukan maksiat lagi. Minta Pizza Hut pula. Mari Terengganu Haslim mari Terengganu, insya-Allah itu bagi Pizza Hut. Okey, baik, itu jalan yang pertama, ilmu, amal, taubat. Jalan yang kedua ni payah sikit ni. Jalan kedua ni jalan lama. Jalan kedua ni apa dia? Jalan yang kedua ini adalah jalan mujahadah. Apa dia jalan mujahadah? Jalan mujahadah macam PKP baru ni. Apa dia? Dah banyak uzlah. Beruzlah. Jalan yang okey, baik. Jalan yang kedua adalah jalan mujahadah, kurangkan makan minum. Maka maksud kurangkan makan minum itu, kurang makan minum itu ialah dengan memperbanyakkan puasa. Satu. Yang kedua kurangkan tidur. Kurangkan tidur adalah jalan memperbanyakkan tahajud. Memperbanyakkan tahajud. Yang ketiga kurang bercakap dengan memperbanyakkan zikir. Yang keempat
Yang keempat, kurang bergaul. Kurang bergaul dengan memperbanyakkan tafakur, uzlah dan tafakur. 4 perkara. Ustaz ulang balik. Boleh ingat tak ni? Yang pertama, ni jalan kedua ni. Untuk mencapai makrifat. Jalan kedua, tadi jalan pertama, taubat, ilmu amal taubat. Jalan kedua adalah jalan kedua tadi, kurang makan minum dengan memperbanyakkan puasa sunat. Yang kedua, kurang tidur dengan memperbanyakkan tahajud. Yang ketiga, kurang bercakap dengan memperbanyakkan berzikir. Yang keempat, kurang bergaul dengan banyak uzlah dan tafakur. Ini jalan yang kedua. Ini jalan yang kedua yang ditunjuk oleh Imam Al-Ghazali. Dua jalan. Kalau jalan yang kedua ni agak berat. Jalan pertama pun ada berat. Ilmu belajar nak amal payah. Okey, pergi jalan ketiga. Jalan ketiga ini 2 saja. Jalan yang ketiga, yang pertama memperbanyakkan zikrullah. Ini jalan paling mudah. Maknanya ini jalan paling mudah. Yakni yang pertama, jalan ketiga dah, jalan kedua ada 4, jalan ketiga ada 2. Yang ketiga adalah jalan yang ketiga adalah yang pertama berzikir, banyakkan zikir kepada Allah, dan yang kedua bersahabat dengan orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh yang dimasukkan itu, yang pertama guru mursyid. Kalau kamu ada guru mursyid, murabbi mursyid, belajar dengan dia. Itu sama, itu masuk orang soleh. Yang kedua teman-teman yang baik. Maknanya, ataupun yang kedua teman-teman yang salihin. Orang-orang yang soleh. Bersahabat dengan orang yang soleh. Jadi yang pertama, siapa yang kita perlu bersahabat? Guru mursyid. Murabbi mursyid, kena ada guru yang boleh menolong kita, yang terdiri daripada murabbi mursyid. Murabbi mursyid ini biasanya mereka ada awliya Allah. Yang kedua, teman-teman yang baik, yakni di kalangan orang salihin. Ini jalan dia. Jalan dia supaya jalan ini terbuka untuk kita mencapai keredaan Allah, akan dapat melalui jalan pembersihan hati. Baik. Lalu kita sambung balik. Maka dibukakan bagimu jalan mengenal daripadanya apabila Allah Ta'ala buka dengan salah satu jalan tadi, sama ada kamu pilih jalan pertama, ataupun pilih jalan kedua, ataupun pilih jalan ketiga. Agak-agak antum semua nak ikut jalan mana? Kalau ustaz biasa pilih jalan yang ketiga lah. Banyakkan berzikir dan juga bersahabat dengan orang yang soleh. Maknanya guru mursyid. Kalau orang tanya pula, nak cari mana guru mursyid ustaz? Dah zaman ni payah nak cari guru mursyid. Lalulah dikatakan bahawa kalau kamu tidak ada guru mursyid bersama kamu, maka hendaklah kamu memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kerana orang yang banyak selawat Nabi, dia seperti ada bersamanya guru mursyid. Bila nak datang mengajar Kota Tinggi ni, insya-Allah lah, kalau ada rezeki kita datang, insya-Allah. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi bila Allah Ta'ala dibuka, maka dibukakan baginya jalan mengenal jalan mengenal daripadanya, dan dihadapkannya dengan sakinah, dengan ketenangan, sehingga Allah Ta'ala jadikan jiwa yang tenang dan tetap di dalamnya, maka tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Memang orang yang sudah dekat dengan Allah, kelihatan dia tenang saja, bahkan kita melihat wajahnya pun mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila dia bercakap, membawa kepada kita ini maknanya menambahkan ilmu kita. Nak tanya bagaimana satu orang tua dia sakit teruk mata tak buka, tapi bila anak dia hantar makanan, dia makan banyak. Makan banyak sedangkan matanya terpejam. Jadi apa masalahnya ni?
Tapi bila anaknya hantar makanan, dia makan banyak sedangkan matanya terpejam. Tak tahu mana soalan dia. Maknanya. Okey, baik. Guru mursyid itu lebih daripada satu, boleh ke? Guru mursyid kalau boleh kita pegang satu saja. Sebab apa? Sebab perjalanan rohani kita satu guru saja, guru mursyid. Guru mursyid itu dia guru ayah rohani kita. Jadi ayah tak perlu, maknanya perlu dengan satu saja penunjuk jalan. Tapi ada pun guru syariat tak apa, antum nak belajar ramai mana pun tak apa. Ini guru fiqh ini yang lebih pada, tapi yang memimpin rohani antum, yang memimpin rohani kita satu orang saja. Jadi kalau boleh kita nak ambil satu amalan zikir daripada guru kita yang mursyid ini, ambil dengan dia saja. Ada pun yang lain kita ambil sebagai tabarruk saja, sebagai mengambil barakah saja. Jadi guru mursyid hendaklah satu. Hendaklah satu. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan bahawa yang demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar atasnya. Ini Ustaz tak faham ni soalan ni apa maksudnya. Maknanya bagaimana satu orang tua dia sakit teruk, mata tak buka, tapi bila anak dia hantar makanan, dia makan banyak sedangkan matanya terpejam. Hanya makan banyak ini bagi orang tua tidak berapa afdal. Kerana sesungguhnya kita disuruh agar melatih diri kita ini supaya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengurangkan makan untuk ringan tubuh badan kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok di sini. Lalu dikatakan lagi maka kamu tetaplah di dalamnya yang demikian itu setengah daripada nikmat yang amat besar atasnya. Maka di antara nikmat itu Allah Ta'ala tenangkan hati dan kamu tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Maka apabila engkau tilik dengan mata hatimu, apabila engkau tilik dengan mata hatimu kepada segala apabila engkau tilik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas wahdaniyahnya, maka engkau peroleh petunjuk. Guru mursyid itu perlu bai'ah kah? Maknanya sebaiknya berbai'ah. Sebaiknya kita berbai'ah dengan guru tadi supaya kita di dalam tabiah dia. Itulah jalan yang sebenarnya. Baik, lalu dikatakan bahawa apabila sahaja Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya sehingga kita melihat akan wahdaniyah Allah, Taala, ini bermakna kamu telah mendapat petunjuk daripada Allah. Bila mana sahaja Allah Taala buka mata hati, kita melihat dengan dua, satu melihat dengan mata zahir, satu melihat dengan mata hati. Ada mengatakan mata zahir melihat dunia, mata hati melihat akhirat. Maknanya ada mengatakan mata zahir itu memandang syariat, mata batin, mata hati memandang kepada hakikat. Jadi hati kita ini memandang kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala buka mata hati kita sehingga kita benar-benar melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku dapat rezeki ni Allah beri sebenarnya. Alhamdulillah dapat boleh bangun dah hari ni, sembuh. Maka ketika itu tenggelam dia dengan Allah, bukan melihat kepada obat yang menyembuhkan dia. Dia hanya melihat kepada Allah yang menyembuhkannya. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkannya. Apabila mata hati itu hidup, mata hati itu melihat kepada hakikat Allah Ta'ala belaka, mata zahir hanya melihat kepada syariat saja. Mata zahir melihat obat itu menyembuhkan, mata hati Allah lah yang menyembuhkan. Maka apabila kamu hari ini, kita hari ini kadang-kadang melihat mata zahir, mata hati kita tertutup. Sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, maka itu bermakna mata hati kamu terhijab dengan Allah, sehinggalah kamu melalui jalan-jalan, antaranya jalan yang saya sebut tadi, sehinggalah terbuka mata hati kamu. Bila sudah terbuka mata hati, hati kita jadi tenang. Tenang macam mana? Kita akan menjadi begini. Kita akan menjadi apabila sahaja kita diberi nikmat, kita akan dapat melihat itu datang daripada Allah, lalu kita menjadi hamba yang bersyukur. Apabila sahaja Allah itu tidak memberi nikmat kepada kita, maksudnya tak beri nikmat, kita tidak diberi rezeki yang banyak, ataupun Allah memberi sakit, ujian apa-apa, kita tidak keluh kesah, bahkan hati kita
kita tenang dengan Allah, bahkan kita ini maknanya bersabar di atas segala ujian. Jadi dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam itu ini menunjukkan mata hati kamu Allah Ta'ala buka. Bagaimana nak mencapai hakikat zikir sehingga terasa hati khusyuk dan tidak lalai di dalam berzikir? Yang pertama, untuk mencapai hakikat zikir ini, yang pertama sebaiknya zikir itu dibai'ahkan. Kenapa zikir itu dikena bai'ah? Baik zikir ada dua. Satu, zikir untuk mendapat pahala. Yang kedua, zikir untuk mengangkat rohani kita daripada lupa kepada ingat. Jadi kalau kita tidak berbai'ah, kita berzikir, zikir itu akan dapat memberi manfaat juga. Dia akan mendatangkan pahala pada kita. Mendatangkan pahala kepada kita. Namun apabila sahaja kita ini bai'ah dengan guru kita tadi, lalu kita berbai'ah, menyebabkan dia mengangkat rohani kita daripada kita lalai kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa kita hari ini kena sebaiknya amalkan zikir. Kalau tidak dibai'ahkan lagi pun, amalkan zikir. Zikir tetap memberi manfaat kepada kita. Hanya amal zikir dengan amal zikir yang berbai'ah dengan amal zikir yang tidak berbai'ah, saya contohkan begini. Dua-dua nak pergi Kuala Lumpur lah ke, satu naik bas, satu naik kapal terbang, mana cepat sampai? Begitu gambaran. Jadi yang naik kapal terbang itu zikir yang dibai'ahkan, yang dipimpin oleh satu orang guru. Ada pun yang naik bas tu bagaikan zikir yang tidak bai'ah tetapi mengamal zikir, maknanya daripada guru, insya-Allah dia akan sampai juga kepada Allah, tetapi agak lambat sedikit. Jadi yang pertama, jalannya hendaklah mengambil zikir untuk mencapai hakikat zikir tadi, mengambil daripada guru. Kemudian setelah mengambil zikir daripada guru, kemudian yang kedua, untuk mencapai hakikat zikir, hendaklah seseorang itu maknanya mengikuti kaedah-kaedah zikir yang diajar oleh guru, mengikut bimbingan guru. Selepas daripada mengikut bimbingan guru tadi, maknanya kita juga kena jaga bagian syariat, jangan makan hasil haram dan seumpamanya, baru Allah maknanya barulah boleh membawa kepada maknanya zikir kita memberi kesan, insya-Allah. Apapun itu merujuk kepada amalan guru. Apakah amalan untuk mantah hafalan? Mantah hafalan ni maknanya ada. Kalau nak hafal Quran, sebenarnya ada zikir, ada selawat untuk hafal Quran. Nanti kita bagi akan datanglah. Kalau ustaz ingat. Tapi walau bagaimanapun, amalkan selawat. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kemudian mohon kepada Allah dengan berkat selawat ini, moga-moga Allah Ta'ala pemudahkan berzikir pada Allah Ta'ala. Bagaimana mahu mengenal guru mursyid peringkat syariat? Dia kalau mursyid ni, dia peringkat syariat ni biasa tak mencapai mursyid lagi. Tetapi nak bagi tahu, seorang guru mursyid ni ada 3 tanda. Ada 3 untuk dia mendapat, ya. Yang pertama, dia mesti alim. Yang pertama, dia mesti alim dari segi ilmu syariat. Itu yang pertama, syarat nak jadi guru mursyid. Yang kedua, dia adalah orang yang terdidik hati dan nafsunya. Maknanya. Lepas tu kalau kita tengok, kalau orang tu guru mursyid, kita boleh tengok lidah dia macam mana. Kalau lidah dia menyalahkan orang lagi, lidah dia masih lagi ada lagi kutuk orang, ni tak boleh dapat, tak mursyid lagi tu. Maknanya. Yang kedua, syarat yang pertama, dia mesti alim syariat. Yang kedua, dia mesti terdidik hati dan nafsu dia. Itu yang kedua. Ni mursyid, dia dah terdidik hati dan hati dan juga nafsu dia. Yang ketiga, dia ini sudah ditabiahkan oleh gurunya, dan gurunya mendapat izin daripada guru setelah ditabiah. Maknanya itu 3 syarat terjadi mursyid. Maknanya apa maksud sampai kepada Allah? Ini dipanggil ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau tidak
ketahui Allah melihat kamu. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan ni yang dikatakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makrifat sampai kepada Allah taala ini dipanggil wusul ilallah, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bercakap secara ringkas saja apa maksud sampai kepada Allah, Ustaz. Maksud sampai kepada Allah, hatinya sentiasa mengingati Allah di mana saja dia berada. Ini ringkas, jawapan yang ringkas. Maknanya kalaulah Mahani Yaqub ini sentiasa berzikir, ataupun jemaah kita berzikir sehingga hati kita sentiasa ingat bila nak semayang berasa Allah duduk depan mata kita, itu antara jalan orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa maknanya? Hati sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa memandang Allah. Apa maksud memandang Allah? Ingat Allah dan sentiasa merasa dipandang oleh Allah. Okey, boleh. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada semua, baik yang bertanya, baik tidak bertanya, sama ada yang memberi komen ataupun tidak memberi komen, insyaAllah. Baik, kita sambung sedikit lagi. Dan hendaklah engkau syukur akan dia di atas yang dikurniakannya akan dikau, kerana makrifat Allah Ta'ala itu kesudahan yang dituntut, yang dicari. Maka apabila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenal daripadanya. Bila Allah Ta'ala datangkan jalan-jalan, sebab-sebab, tak kira sebab-sebab ni mana jalan sampai pada Allah banyak. Ada di antaranya berlaku sebab kematian. Bila berlaku saja anak isterinya, ada satu orang, nama dia apalah, saya lupa dah. Dia seorang wali Allah. Lupa dah kisah dia. Satu hari dia kata, jangan kau memuji aku kerana kau tidak mengenali siapa diri aku. Beliau ini satu ketika dahulu ada jawatan, ada satu jawatan, dan beliau ini bila dapat gaji dia mabuk-mabuk minum arak. Satu hari Allah Ta'ala uji. Dia ada anak perempuan seorang, dia ada anak perempuan seorang saja. Satu hari Allah Ta'ala uji, isterinya meninggal, wafat isterinya. Bila isterinya wafat, dia sangat sedih, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah, dia kembali beribadat, tiba-tiba dia jatuh kembali dengan perbuatan dia dahulu. Lalulah Allah Ta'ala uji dia kali kedua, anak perempuan yang dikasihi itu meninggal pula. Bila anak perempuan yang dikasihi meninggal, akhirnya tinggal dia keseorangan diri. Maka sangat sedih dia. Dia pun kembali pada Allah bertaubat. Lalu selama berapa lama dia kembali dengan perangai dia lama itu, dengan perbuatan dia lama. Satu ketika oleh kerana dia minum arak, lalu mabuk-mabuk, lalu jatuh dia di tepi jalan. Jatuh dia mabuk sampai dia jatuh, lalu pengsan di tepi jalan. Maka di dalam dia pengsan tadi, Allah tunjukkan satu pengalaman. Ada mengatakan dia tertidur, lalu dia bermimpi. Apa dia mimpi? Dia mimpi bahawa satu ekor ular yang sangat besar kejar dia. Satu ekor ular yang sangat besar kejar dia. Lalu dia lari, lalu jumpa satu orang tua. Dia kata, "Pokcik tolong saya, pokcik tolong saya. Ular belakang nak tangkap nak bunuh saya ni." Pokcik tu kata, "Aku sendiri dah tak gerak dah. Aku sendiri pun dah lemah. Macam mana aku nak tolong kamu? Larilah kamu ke sana." Maka dia pun lari ke sana. Maka ular tadi kejar dia. Tengok-tengok di sana ada satu jurang pula. Dia pun pusing balik. Ular tu kejar lagi. Dia kata, Pokcik tolong saya, pokcik tolong saya." Pokcik tu kata, "Aku sendiri pun tak erat dah dia. Macam mana aku nak tolong kamu? Lari kamu ke sana." Dia pun lari ke sana. Maka bila lari tu dia tengok ada kumpulan budak-budak kecil. Di kalangan budak-budak kecil ada anak dia. Ada anak dia. Lalulah anak dia ulungkan tangan. Dia pun sambut tangan. Maknanya sambut tangan anak dia. Akhir sekali ular tu hilang. Lalu anak dia pun baca, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Bila lagi hati nak tunduk ingat pada Allah, maknanya jadilah buat perkara ini. Lalu dia tanya anak dia, bila anak dia baca Quran, lalu dia tanya anak dia, apa? Dia tanya pada anak dia tadi, dia kata, apa maksud ni semua? Kata anak dia, "Ayah, ular yang besar itulah dosa ayah. Ular yang besar itulah dosa ayah. Pokcik tua itulah amalan ayah. Begitulah pokcik tua yang lemah tak mampu nak menyelamatkan ayah. Begitulah amalan ayah tak mampu nak menyelamatkan ayah." Maknanya ada pun saya, dia kata maknanya menyelamatkan ayah.
maka ini bermakna melalui saya Allah Ta'ala akan beri keselamatan pada ayah. Lalu dia terkejut daripada tidur. Akibat daripada itulah dia bertaubat sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi wali Allah. Kisah dia. Jadi demikianlah, kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan macam-macam sebab untuk Allah Ta'ala nak tarik dia tu. Ada orang kena fitnah kan? Ada tak orang kena fitnah? Sedih tak? Sangat sedih. Tapi ketika sedih, kena fitnah, kita pergi ke mana? Kita pergi ke Allah. Kita mencari Allah. Itu tanda Allah membuka satu jalan untuk kamu ni sampai kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikian, bila Allah Ta'ala telah membuka kepada kamu, Allah Ta'ala tunjuk kepada kamu satu jalan, menunjukkan atas wahdaniyahnya, maka engkau peroleh petunjuk kepada hak yang sebenarnya, maka menunjukkan bahawa kamu telah mendapat petunjuk daripada Allah. Dan bila sudah dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, maka kayalah engkau daripada sebab. Maka ketika itu sudah tidak lagi mencari sebab, dan amal yang akan dia iktisab makrifat, maka Allah beri amal yang membawa kamu benar-benar mengenal Allah. Sebab itu nak bagi tahu apa dia ini, orang-orang kalau dia ini sudah berubah, ahli-ahli maksiat, dia berubah, maknanya dia jadi soleh-soleh sungguh. Dia jadi soleh-soleh sungguh. Ini orang yang Allah nak beri kebaikan. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala bagilah sebab tu, kematian ke, ataupun sebab sakit, tiba-tiba sembuh, Allah Ta'ala datang dia. Ataupun Allah Ta'ala datang dia seorang yang soleh, beri nasihat kepada dia. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah Allah dah beri macam itu, dia kembali kepada Allah Ta'ala ketika itu, maka dia akan beramal dia akan membawa dia semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat betapa ramai maknanya ahli-ahli maksiat di dalam syurga, iaitu ahli maksiat yang bertaubat kepada Allah. Ramai ahli maksiat yang bertaubat di dalam syurga, dan ramai ahli ibadat yang ujub dalam neraka. Waliyazubillah. Moga-moga kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya itu nak bagi tahu bahawa perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini melalui jalan pembersihan hati. Jalan pembersihan hati sehingga Allah Ta'ala buka. Dan ingat, antum tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jalan kepada Allah sehingga hati kita benar-benar serah kepada Allah. Dulu kita dah bicara serah kepada Allah tentang perjalanan rezeki, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya tentang apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Jadi begitulah keadaannya maknanya. Jadi yang paling penting penyerahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melakukan amal ibadah kepadanya. Maka sesiapa yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maknanya pastikan hati kita ini benar-benar mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa sebagai hamba Allah, biarlah amal ibadat kita sedikit, tetapi asal sahaja makrifat kepada Allah Ta'ala itu bersemayam di dalam hati. Walaupun amal ibadat kita sedikit, tapi hati kita sentiasa ingat makrifat kepada Allah itu bersemayam di dalam hati. Ini adalah lebih bagus daripada amal ibadat banyak tetapi dalam keadaan hati yang lalai. Hati yang ingat kepada Allah itu lebih baik walaupun amalnya sedikit dibandingkan dengan amal yang banyak tetapi hati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah mencela dan memandang rendah orang yang melakukan amal ibadat lalu melupakan tentang penumpuan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati kita hendaklah sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita mencari jalan menghidupkan hati, maka di situlah Allah
Ta'ala akan membuka jalan makrifat kepadanya, jalan mengenal Allah. Jalannya sudah diberitahu 3 jalan tadi. Ini jalan ini baca kitab Ibnu Athaillah, tapi jalan ambil daripada Imam Al-Ghazali. Sama aja perjalanan dia untuk mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ustaz pesan, kalau antum ada di kawasan antum orang-orang yang soleh, belajarlah dengannya. Dan kalau antum berjumpa dengan orang-orang yang ahli dalam bidang zikir, rohaninya kuat, kemudian apabila antum berjumpa dengan seorang guru yang akhlaknya baik, lembut perwatakannya, dan melihat wajahnya tenang, dan mengetahui bahawa beliau ini orang yang terdidik hatinya, tidak melakukan perkara-perkara maksiat, maka duduklah, belajarlah dengannya. Maknanya kerana itu di antara nikmat yang besar apabila antum ditemukan dengan satu orang guru, satu orang-orang yang soleh yang dapat menolong antum untuk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak cukup dengan belajar ilmu, dengar ilmu, kecuali dengan amal. Ilmu dan amal. Kadang-kadang kita berilmu, kita belajar ilmu, kita beramal, tapi ilmu dan amal tidak beri kesan. Kalau tidak beri kesan, teruslah kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau boleh kesimpulan dalam kita hari ini, belajar ilmu, cuba amal, cuba jalan taubat, sembahyang sunat taubat, kemudian cuba berzikir dan banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sama, hati kita ini jaga jangan buruk sangka dengan orang, dan juga jangan buruk sangka dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan hamba Allah yang soleh. Masa cepat berlalu, rasa singkat pula, rasa tak cukup lagi bersama dengan antum semua. Namun apakan daya, insya-Allah moga-moga kita akan bertemu untuk besok hari pula. Kalau diizinkan Allah, maka pengajian ini akan terus berjalan. Selagi mana kita punya PKP masih lagi terus berjalan maknanya. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Dan seperti biasa Ustaz pesan, banyakkan selawat 300 kali ya. 300 kali selawat. Ambil selawat yang paling ringan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu paling kurang, ataupun Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baca selawat 300 kali. Kalau tak start lagi, kena tambah lagi 100. Daftar maknanya moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Ustaz doakan antum semua yang mendengar pengajian ini, moga Allah menambahkan ilmu, moga Allah Ta'ala memberi kebaikan, dan moga-moga Allah Ta'ala membaiki amal akhlak kita menjadi hamba Allah yang soleh. Dan walaupun yang menyampaikan ilmu ini bukan orang alim, bukan orang soleh, namun ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ustaz. Dan seandainya apa yang ustaz sampaikan ini mungkin ada yang tidak dapat memahami, rujuk kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. Maknanya kerana Allah tidak memberi ilmu kepada seseorang kecuali hanya sedikit sahaja. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa dekat dengannya. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu padamu ya Allah. Lemahnya kami dalam melawan hawa nafsu ya Allah. Kami minta pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bercita-cita ingin menjadi hamba-Mu yang saleh, yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak berputus asa dengan-Mu ya Allah. Seandainya Engkau melihat akan dosa kami melihat akan keampunan-Mu ya Allah. Sungguh keampunan-Mu dan rahmat-Mu lebih besar daripada segala-galanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami kumpulkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami letak di hadapan pintu pengampunan-Mu ya Allah. Kami mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Kami memanggil-manggil nama-Mu ya Allah. Kami merayu pada-Mu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, terimalah akan amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau memandang amal kami, nescaya amal kami ini penuh dengan kecacatan ya Allah. Namun pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kerana sesungguhnya apabila Engkau memandang dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau sudah tidak lagi memandang akan amal hamba-Mu yang kurang ini ya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita semua. Ya Allah, kami mohon pada-Mu yang Kau kurniakan kepada kami semua
kebaikan, rahmat-Mu, dan kami mohon agar kami semua mendapat husnul khatimah. Kumpulkan kami ya Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini saja. Banyak soalan-soalan kadang-kadang tak dapat nak jawab. Tak mampu nak jawab dengan sebab masa, satu dengan sebab ilmu. Ustaz pun bukan ada ilmu kan. Kadang-kadang ada juga yang tidak boleh jawab. Minta maaf banyak-banyak, ada soalan yang tak mampu nak tak sempat nak jawab. Namun Ustaz gembira dengan antum semua yang bersama dengan Ustaz. Jadi sekadar ini sahaja, insya-Allah. Besok nak bersama tak? Moga-moga bersama dengan Ustaz lagi ya, insya-Allah. Jadi sekadar ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.